Hai, shalom kepada semua. Kita bertemu semula di segmen Rhapsody Reality di TNI Malaysia. Marilah kita memulakan hari kita dengan mendengar firman Tuhan. Hari ini adalah 8 Ogos di mana Pastor Chris telah menyampaikan satu firman yang sangat berfaedah, iaitu mengusir syaitan di negaramu. Sekali lagi, mengusir syaitan di negaramu. Haleluya. Adakah anda semua bersedia? Jom kita mula. Okey, ayat pembukaan kita dari 2 Korintus 4 ayat 3 hingga 4 berkata, "Namun jika Injil kami terlindung, maka terlindunglah ia bagi orang yang akan binasa, iaitu orang yang tidak percaya, yang fikiran mereka telah dibutakan oleh penghulu dunia ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah." Pada zaman kita hari ini, kegiatan iblis semakin berleluasa di bandar, di mana mereka berusaha untuk menghentikan orang daripada menerima Injil. Sebahagian dari ayat Injil tema kami mengatakan, orang tidak percaya yang fikiran mereka telah dibutakan oleh penghulu dunia ini. Itulah kerja syaitan. Dia adalah penghulu dunia ini dan dia mempunyai ejen-ejennya yang bekerja di pelbagai negara dengan misi untuk menghentikan orang daripada menerima Injil. Oleh sebab itu, apabila kamu sedar ada sesuatu yang melambatkan orang untuk menerima seruan keselamatan di tempat-tempat yang tertentu, meskipun pemberita Injil ini telah dilakukan dengan aktif di kawasan tersebut, maka lakukanlah apa yang Yesus suruh perbuat, mengusir syaitan. Markus 16 ayat 17. Usirkanlah mereka keluar dari bandar-bandar, kota-kota, kampung-kampung, daerah-daerah dan negara-negara ketika kamu berdoa dengan bersungguh-sungguh di dalam roh. Haleluya. Iblis-iblis ini akan terus menimbulkan kekacauan untuk membuatkan penduduk-penduduk di wilayah-wilayah tersebut menjadi semakin berkurang menerima Injil, sehingga dan melainkan kita bertindak dan menghentikan aktiviti-aktiviti mereka. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita mempunyai kuasa dalam nama Yesus untuk membuang dan membatalkan hak pemilikan mereka ke atas wilayah-wilayah itu serta memulihkan kembali tanah pusaka itu. Haleluya. Kita memiliki hak untuk menyerahkan semua wilayah-wilayah ini kepada para malaikat. Tidak kira apa yang berlaku di kota atau di negara tempat kamu tinggal atau di wilayah yang tertentu di mana iblis-iblis mempengaruhi kehidupan manusia di situ, usirkanlah mereka. Sesudah kamu melakukannya, hati orang ramai di wilayah-wilayah tersebut akan terbuka untuk menerima Injil dengan senang hati dan mereka akan menyahut panggilan keselamatan itu. Haleluya. Jadikanlah ia pekerjaan dalam kehidupanmu agar Injil Yesus Kristus akan tersebar dengan meluas dan menang di tempat kamu berada. Biarkanlah keinginan untuk kebenarannya dibangunkan di kotamu, di wilayah dan di negaramu, menjadi faktor untuk kamu bersyafaat dan menghapuskan ikatan yang menguasai hidup manusia, iaitu hendaklah hal ini bermakna segala-galanya bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa yang terpuji,
kerana semua negara ini adalah milik-Mu. Aku mengisytiharkan nama Yesus ke atas setiap kota, setiap negara dan setiap kerajaan. Kuasa kejahatan dihancurkan ke atas kota-kota dan negara-negara di dunia ini, dan Injil tersebar dengan meluas dan menang dengan penuh kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Rapsodi Reality hari ini berakhir dengan kajian tambahan, iaitu dari Kisah Para Rasul 19 ayat 18 hingga 20 dan Markus 16 hingga 17. Jadi, apa yang kita telah pelajari hari ini, diharap saudara dan saudari sekalian sentiasa menerapkan ajaran Tuhan di dalam kehidupan harian, sehingga kita bertemu semula esok di TNI Malaysia. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rapsodi Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.